Secara Ada 3 minit amnya, lagi. yang berhormat, untuk NFDP. untuk peraturan perbahasan, kena bangkitkan dalam perbahasan, baru Menteri boleh jawab. Tak boleh bawa isu baru. Tidak. Adalah jelas, Yang Berhormat, peraturan dah ada, ya, Menteri dah duduk, benda-benda yang dibawa pun benda-benda baru. Saya bagi budi bicara kepada Menteri untuk jawab. Kalau dia tak nak jawab pun boleh, tapi saya membenarkan. Jadi jangan go overboard. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Isu kemiskinan Yang belia. Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM semasa mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari minggu lalu sehingga semalam hari Selasa 21 Februari. Saya menghargai segala pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan dan akan diambil kira dalam perancangan KPWKM di masa hadapan. Manakala pada hari ini insya-Allah saya akan memberi maklum balas kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh ahli-ahli yang berhormat kepada KPWKM. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Tumpat ingin mengetahui peranan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dalam memastikan peluang pendidikan keibubapaan dan kekeluargaan kepada individu yang ingin berkahwin dengan kadar bayaran yang munasabah. Dalam hal ini, sukacita saya ingin maklumkan bahawa LPPKN ada menawarkan pelbagai program pendidikan keibubapaan dan kekeluargaan yang dilaksanakan bukan sahaja di Ibu Pejabat LPPKN di Kuala Lumpur, tapi juga melalui LPPKN negeri di seluruh negara. Ini bagi memberi peluang penyertaan yang menyeluruh ke dalam program-program yang dianjurkan oleh LPPKN. Antara program yang ditawarkan oleh LPPKN ini adalah kursus pra-perkahwinan Smart Start. Kita ada 29,143,000 peserta. Program ilmu keluarga 42.072,000 peserta. Ketiga, program pengurusan keuangan keluarga Smart Belanja 31,220 peserta. Program pendidikan keselamatan keluarga dan anak iaitu PERKA 18,835 peserta dan kursus mengimbangi keluarga dan kerjaya keluarga kerja 44,059 peserta. Program-program ini telah memberi manfaat kepada lebih 165,000 orang peserta sejak ia mula diperkenalkan 10 tahun dahulu dari 2013 hingga 2022. Program-program ini juga sememangnya mampu untuk disertai oleh pelbagai latar belakang ekonomi kerana kadar bayaran yang dikenakan adalah amat menasabah berdasarkan peraturan fee dan charge yang ditetapkan di bawah Akta Penduduk dan Pembangunan Keluarga 1966 Pindaan 2006. Fee yang dikenakan adalah antara RM20 hingga RM70 untuk peserta kerajaan, manakala bagi peserta persendirian dan swasta, fee yang dikenakan adalah antara RM30 hingga RM90. Selain itu, LPPKN turut melaksanakan program yang dinyatakan sebentar tadi dengan kerjasama NGO. Malah ada di antara program yang dilaksanakan ini boleh disertai secara percuma kepada peserta yang layak. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, berhubung isu membabitkan orang kurang upaya OKU, Yang Berhormat Tumpat juga mencadangkan agar peratusan kenaan dengan LPPKN tadi. Ya,
Terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana telah berjaya menyelesaikan 165,000 orang berkenaan dengan kursus di LPPKN. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat kepada rasio penduduk Malaysia, hampir 30 juta, dengan kadar ini saya kira ianya jumlah yang sangat kecil. Jadi saya mencadangkan pihak kerajaan supaya memberikan bajet yang sesuai tanpa perlu mengambil sebayang barang yuran, khususnya selepas pandemik COVID-19, kerana isu kekeluargaan sekarang adalah sangat kronik. Jadi sebagai contohnya tentang pendedahan kepada kaedah pendidikan cybergogi kepada ibu bapa sangat perlu. Jadi saya kira sudah sampai masanya LPPKN diberikan bajet sepenuhnya untuk mereka mengendalikan kursus kehidupan ini, kerana tanpa kursus-kursus yang terancang secara menyeluruh, melihat kepada keadaan yang berlaku, kita bimbang kita tidak berjaya untuk mempunyai masyarakat yang sejahtera pada masa akan datang. Terima kasih. Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat, saya tak dapat komen di sini kerana ini ianya merupakan satu fee yang telah ditentukan oleh kerajaan. Namun begitu, kita akan bawa kepada mesyuarat nanti mengenai perkara ini, dan kita akan lihat, akan pertimbangkan kalau boleh. Memang kalau boleh kita memang menggalakkan kalau boleh semua negeri sentiasa menganjurkan program ini supaya ianya boleh membantu untuk kita mengimbangkan keadaan kekeluargaan dalam negara kita ini, dan kita mengharap negeri-negeri akan membawa kerjasama, membawa LPPKN untuk kerjasama. Ya, terima kasih. Jadi berbalik kepada isu membabitkan orang kurang upaya OKU, Yang Berhormat Tumpak juga mencadangkan agar peratusan penglibatan OKU dalam perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan dan masyarakat diberikan kesedaran menerusi bengkel-bengkel kepekaan OKU. Beliau turut menyarankan agar kerajaan untuk menyanjung hasrat yang di-Pertuan Agong supaya meminda Akta Orang Kurang Upaya 2008 iaitu Akta 685. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, Seksyen 29 Akta OKU 2008 iaitu Akta 685 telah menjelaskan hak OKU untuk mendapatkan akses pekerjaan yang setara dengan orang bukan OKU. Ia turut menjelaskan tanggungjawab majikan untuk melindungi hak OKU bagi mendapatkan suasana kerja yang adil dan baik, termasuk peluang kemajuan kerjaya serta saraan yang setara dengan orang bukan OKU. Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun JPA yang memainkan peranan sebagai pengurus sumber manusia dalam perkhidmatan awam telah mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 tahun 2010, iaitu pencapaian dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada orang kurang upaya, yang bertujuan menjelaskan dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU dan langkah-langkah dengan izin afirmatif yang perlu diambil oleh Suruhanjaya Kementerian dan agensi bawah kementerian. Dalam hal ini, suka saya maklumkan bahawa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan agensi-agensi di bawahnya memiliki peratusan kaki tangan OKU sebanyak 2.16%, iaitu melebihi daripada dasar 1% yang disasarkan oleh JPA. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap OKU, KPWKM menerusi Jabatan Pembangunan OKU ataupun JPOKU telah melaksanakan program Disability Equality Training ataupun DET secara berkala setiap tahun kepada kementerian dan agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC bagi memberi pendedahan tentang isu ketidakupayaan. Bagi tempoh 5 tahun dari tahun 2018 sehingga 2022, JKM telah menganjurkan sebanyak 70 program DET melibatkan hampir 3,000 orang peserta. To be exact, dengan izin
2946 orang peserta ya, dengan perincian seperti berikut. Pertama, ada sebanyak 20 program DET melibatkan 1195 orang peserta pada tahun 2018. Sebanyak 20 program DET melibatkan 777 orang peserta pada tahun 2019. Sebanyak 10 program DET melibatkan 323 orang peserta pada tahun 2020. Keempat, sebanyak 6 program DET melibatkan 185 orang peserta pada tahun 2021. Dan kelima, sebanyak 14 program DET melibatkan 466 orang peserta pada tahun 2022. Menyentuh tentang pindaan kepada Akta OKU 2008 yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat dan Yang Berhormat Rantau Panjang, ingin dimaklumkan bahawa pada masa ini KPWKM sedang meneliti cadangan pindaan kepada akta yang diterima daripada pelbagai pihak berkepentingan menerusi 4 sesi bengkel semakan akta tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam hal ini, pasukan petugas khas semakan Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 telah dilantik untuk mengenal pasti peruntukan Akta Orang Kurang Upaya 2008 yang memerlukan pindaan atau penambahbaikan. Ia dianggotai pegawai kementerian serta jabatan berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli-ahli akademik bagi tempoh 2 tahun bermula 13 Februari 2023 ini sehingga 12 Februari 2025. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Tumpat juga ingin mengetahui hak-hak yang dinikmati oleh anak-anak yatim yang diberitakan bukan dari kita, melebihi 5,000 orang yang kematian ibu bapa akibat COVID-19. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, seramai 542 orang kanak-kanak yang kehilangan ibu. Sebentar, Menteri. Yang berhormat di ujung sana, Menteri sedang bercakap. Jika ada perlu yang mustahak, bincang di luar. Ya. Sila, Menteri, teruskan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, seramai 542 orang kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 telah disantuni oleh JKM dari Januari sehingga Disember 2021. Kesemua kanak-kanak ini telah disantuni melalui bantuan berbentuk bantuan keuangan, bakul makanan, khidmat kaunseling dan konsultasi serta ditempatkan di institusi kebajikan. Dalam memastikan kanak-kanak ini terjaga, JKM telah mengambil langkah dengan menempatkan mereka untuk dijaga oleh orang yang layak dan sesuai ataupun OYLS yang kebanyakannya terdiri daripada waris kanak-kanak tersebut. Ini selaras dengan inisiatif baru yang diperkenalkan oleh KPWKM, iaitu pemeliharaan berasaskan keluarga, di mana mereka ditempatkan dengan orang yang layak dan sesuai serta dijaga dalam suasana keluarga. Manakala bagi kanak-kanak yang tiada waris, mereka telah ditempatkan di institusi JKM dan juga di pusat jagaan swasta. Daripada rekod kanak-kanak yang disantuni tersebut, seramai 32 kanak-kanak telah ditempatkan kepada orang yang layak dan sesuai. Manakala 6 orang kanak-kanak telah ditempatkan di pusat jagaan swasta dan seorang kanak-kanak ditempatkan di institusi JKM. Dan daripada jumlah 542 orang kanak-kanak yang disantuni, hanya 39 orang kanak-kanak yang memerlukan penempatan di OYLS dan pusat jagaan. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Parit Sulong ingin mengetahui mengenai kolaborasi antara pelbagai kementerian dalam merencanakan agenda pemerkasaan wanita dalam menangani isu keganasan terhadap wanita dengan lebih berkesan.
Tuan Yang di-Pertua, sememangnya sesebuah kementerian tidak mampu untuk bertindak sendirian dan bekerja dalam silo, KPWKM tidak terkecuali. Justru pelbagai inisiatif, program serta aktiviti telah dan akan terus dilaksanakan secara berterusan dengan kerjasama bukan sahaja bersama agensi-agensi kerajaan, malah kerjasama juga dijalin bersama NGO bagi membendung dan menangani isu keganasan terhadap wanita dengan lebih berkesan. Antaranya kerjasama yang dijalankan merangkumi kolaborasi strategik, program advokasi, pembangunan kapasiti dan perlindungan seperti berikut. Pertama, memperkukuhkan kerjasama strategik menerusi jawatankuasa menangani keganasan rumah tangga JKRT antara agensi kerajaan dan NGO bagi memastikan isu atau perkara berkaitan keganasan rumah tangga dapat ditangani secara holistik. Kedua, memperluas pelaksanaan program advokasi keganasan rumah tangga dengan kerjasama pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia dan Amanita, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JHEWA serta Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JWKS. Ketiga, menerapkan kesedaran terhadap elemen keganasan rumah tangga dalam modul program sedia ada mengenai kekeluargaan, keibubapaan, keagamaan dan khusus pra-perkahwinan di bawah agensi seperti JAKIM. Keempat, melaksanakan program pembangunan kapasiti bagi agensi penguatkuasa dengan kerjasama KDN dan PDRM termasuk bagi sukarelawan dan penceramah untuk program keganasan rumah tangga dalam kalangan KKM, Kementerian Pengajian Tinggi, JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Bantuan Guaman serta lain-lain. Kelima, memperbanyakkan program-program kemahiran keusahawanan dan penjagaan seperti TASKA dan Mama Care dengan kerjasama Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi ataupun KUSKOP, KKM dan KSM. Serta keenam, menyediakan pusat transit sementara di masjid yang telah dikenal pasti dengan kerjasama JAKIM dan JAWI bagi mangsa keganasan rumah tangga. Kerjasama antara agensi ini amat penting bagi memperkasakan wanita. Sebagai contoh, baru-baru ini saya sendiri telah berpeluang bertemu sendiri bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak D11, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat PDRM di Bukit Aman untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai cabaran serta apa-apa ruang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh kedua-dua pihak dalam isu ini. KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW juga telah melaksanakan program Skuad Wajah yang merupakan pasukan sukarelawan di peringkat komuniti yang bertujuan untuk memperkasakan komuniti melalui program bimbingan psikososial dan aktiviti dalam komuniti khususnya wanita bagi meningkatkan kesedaran tentang isu-isu jenayah. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tebrau telah mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Tebrau, akta tersebut akan dikuatkuasakan secara berperingkat pada tahun ini. Hal ini akan dimulakan dengan elemen kesedaran, pendidikan serta pemahaman mengenai gangguan seksual kepada masyarakat. Berhubung tribunal ingin dimaklumkan bahawa penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual yang merupakan komponen penting di bawah Akta 840 akan dimuktamadkan selepas pembangunan dan pewartaan peraturan di bawah akta ini. KPWKM akan memastikan komposisi ahli tribunal kelak adalah pelbagai dan menyeluruh supaya dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Panel tribunal akan dilantik adalah di kalangan orang yang menepati kriteria keanggotaan
tribunal di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta 840, termasuk individu yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara yang berhubungan dengan gangguan seksual. Saya rasa itu saja. Dengan itu, Tuan Yang Ketua, berakhirlah sesi penggulungan saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mersing. Yang Hormat, minta maaf saya mencelah sikit. Adakah perancangan daripada Yang Hormat Menteri untuk memberikan allowance kepada sukarelawan JKM yang bertugas semasa bencana seperti banjir? Sebab buat masa ini sukarelawan JKM hanya menerima allowance jika mereka bertugas dalam home help. Itu saja. Terima kasih. Yang berhormat, sebenarnya mereka adalah di kalangan ahli sukarelawan kita, dan memang kita sentiasa membantu untuk memberi allowance kalau ada mereka menjalankan tugas, ya, Yang Berhormat. Tapi buat masa ini banjir belum ada. Baik, untuk bencana. kalau belum sampai, insya-Allah nanti kita akan tengok lagi, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dengan itu, Tuan Yang Ketua, berakhirlah sesi penggulungan saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada hari ini. Sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyuarakan pandangan, cadangan penambahbaikan serta teguran yang melibatkan kumpulan sasar di bawah KPWKM. Saya menghargai segala yang telah dibangkitkan dan KPWKM akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan input yang diterima. Kerjasama dan sokongan yang ditunjukkan oleh semua ahli yang berhormat terhadap beberapa inisiatif kementerian, terutamanya dalam mengendalikan isu yang sangat dekat di hati kita ini, diharap dapat memberi lebih manfaat kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Ketua, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali izinkan saya untuk menzahirkan penghargaan yang tidak terhingga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas perkenan Baginda untuk menyampaikan titah diraja pada pembukaan sidang Parlimen kali ini. Tuan Ketua, terdapat beberapa ahli yang berhormat yang telah pun memberikan ucapan yang saya anggap membina, langsung memberikan beberapa kritikan dan beberapa pandangan-pandangan yang saya anggap konstruktif. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Rasah yang membangkitkan isu minyak paket bersubsidi. Saya jawab besok, Yang Berhormat, kerana soalan nombor 1. Dan saya rasa esok adalah forum yang lebih luas untuk saya menjawab secara spesifik tentang isu bekalan minyak masak bersubsidi. Yang Berhormat daripada Tenggara, Pasir Mas dan Bacok. Tak ada semua? Teruskan Menteri, kalau tak ada. Kalau tak ada. Jadi saya akan sentuh secara tuntas tentang persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan. Kerana ketiga-tiga Yang Berhormat daripada Kelantan, 2 dari Kelantan dan 2 dari seorang dari Johor itu telah secara fokus berbahas tentang inisiatif Payung Rahmah yang saya telah dan kementerian telah perkenalkan, dan ianya adalah satu usaha yang kecil, lagi kerdil, dan ia bukan suatu yang lahir dari satu blueprint ataupun satu polisi yang sedia ada.
tetapi ianya adalah merupakan suatu observation dengan izin, pemerhatian terhadap satu segmen dalam masyarakat yang terlalu terkesan daripada isu kos sara hidup. Rakyat tidak faham, Tuan Ketua, walaupun kita menyebut tentang kenaikan KDNK ataupun inflasi, segmen ini sangat memerlukan tindakan segera. Lalu lahirlah idea yang kecil ini dengan inisiatif yang saya sendiri anggap memang pada peringkat awal itu entahkan mendapat sambutan atau tidak. Kerana maklumlah isu harga barang RM5 ini, apakah yang dapat dibeli atau dapat ditawarkan. Maka kementerian mengambil tanggungjawab untuk memanggil semua pemain-pemain industri yang mereka ada yang terus tegap kukuh walaupun pandemik COVID-19 melanda dalam negara kita, oleh kerana mereka ini dianggap so-called big players, mereka sustain. Ada yang gulung tikar yang perlu sentuhan daripada pihak kerajaan untuk membantu mereka. Lalu pemain-pemain industri yang selamat ini, saya juga yakin pada wajah dan body language mereka ingin membantu dan tampil ke hadapan. Dan mereka secara sukarela untuk memberikan sedikit sumbangan daripada keuntungan mereka. Sebagai contoh, bila kita memanggil pihak Ion Big, Econsave, Lotus, 99 Speedmart, KK dan banyak lagi, mereka telah menerima pandangan kementerian, dan bila kita meminta untuk mereka menawarkan jualan murah untuk rakyat yang kita jenamakan sebagai jualan rahmah dengan pakej rahmah sebagai contoh, mereka bersedia. Dan pelancaran demi pelancaran kita telah lakukan, dan pada jam 2 petang tadi kementerian telah pergi ke sebuah lagi minimart, iaitulah KK Mart, dan semua pasaraya ini menawarkan pengurangan harga dari 3% sehingga 30%. Sekiranya seorang suri rumah sebagai contoh daripada gulungan B40 pergi ke Econsave yang telah menawarkan harga ramah ini, 12 barangan yang dibuat kajian, saya rasa DOSM, ICU, daripada PMO, dan ada universiti tempatan yang membuat kajian. Daripada 12 barangan asas itu, kalau dibeli di tempat-tempat pasaraya yang telah menawarkan jualan ramah ini, 12 barangan asas ini, Datuk Yang Bertua, mereka boleh berjimat sehingga RM24 sekali berbelanja. RM24 bagi B40 sangat membantu, dan mereka dapat merasakan. Econsave 2 minggu lepas telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi kepada pihak penjualan mereka, sales mereka, dan menyatakan bahawa dengan mereka melakukan jualan ramah itu, sales mereka telah meningkat sehingga 30%. Biasanya businessman ataupun pihak peniaga ini, mereka menggunakan pendekatan loss leader. Ada barang yang mungkin mereka tolerate sedikit, tapi mereka menaikkan satu barang yang lain. Tapi akhirnya kita dapat satu
pendekatan baru bahawa dengan cara mereka melakukan jualan ramah ini, mereka menggelarkannya pula dengan crowd pula. Maknanya boleh mengambil dan mengamit lebih ramai lagi yang datang di pusat-pusat perniagaan mereka. Maidin sebagai contoh, dalam banyak lot yang mereka adakan jualan rahmah itu, jadi multiplier effect dengan izin telah berlaku. Orang datang taklah hanya makan menu RM5 itu, tapi dalam masa yang sama mereka juga akan membeli barang-barang yang lain di tempat yang sama, yang menyebabkan win-win situation itu berlaku. Jadi alhamdulillah Datuk Yang Pertua, dengan menu ramah RM5 itu sebenarnya adalah suatu yang sangat besar maknanya Menteri. kepada rakyat. Menteri. Sikit. Tak biar saya habis sikit-sikit, saya akan bagi. Menu ramah itu, Datuk Yang Pertua, adalah satu hidangan premium. Saya sebagai menteri dan kementerian takkanlah dalam engagement ataupun dalam kita berbincang itu, kita rela untuk mana-mana peniaga membuat satu menu kelas rendah, ya, yang mungkin kuahnya cayak kata orang utara, ya, ataupun nasinya daripada beras yang tidak berkualiti, ataupun ikan atau ayamnya tidak berkualiti, ya. Takkanlah saya rela untuk menerima menu itu dan tanggungjawab maruah kementerian. Tetapi bila kita pergi pada setiap pasar raya itu, kita dapati lauknya atau menu yang premium. Nasi kandar Yasin, nasi kandar kayu sebagai contoh. Lauk itu lauk yang premium. Ada 30 lauk. Cuma mereka menyahut seruan kerajaan dan mereka mengambil sedikit portion itu untuk dijadikan menu rahmah. Dan kita pun tak namakan itu untuk menu B40. Semua orang boleh menikmati hidangan itu. Kerana kita ingin menjaga juga air muka ataupun maruah golongan B40 itu. Ini bukan nasi orang miskin, tetapi ini ada hidangan untuk semua. Kita pun pernah kerja, Datuk Yang Pertua, walaupun mungkin gaji RM5,000, taklah jatuh pada B40, mungkin M40. Tapi tengah-tengah bulan kita terpaksa kira duit untuk kita makan tengah hari. Jadi menu ini membantu semua. Rahmah for all, ya. Ramah untuk semua. Jadi inilah yang telah kita perkenalkan dan nampaknya usia sedikit ini mendapat sambutan daripada rakyat dan alhamdulillah banyak lagi yang tampil ke hadapan. Sehingga pemain-pemain industri makanan segera pun telah menyatakan kesediaan Burger King, McDonald, KFC, dan yang paling baru adalah Old Town White Coffee, dan semua R&R kita sepanjang lebuh raya utara selatan akan ada gerai yang menawarkan menu ramah ini. Sila. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Menteri kerana ini adalah satu inisiatif yang capture the imagination, di mana ini adalah lowest hanging fruit yang boleh dilaksanakan dengan begitu cepat, dan dia memang menunjukkan bahawa Menteri itu betul-betul berjiwa rakyat. Saya turun ke kawasan, ya. Orang dia ingat menu ramah, dia kata thumbs up untuk Menteri. Ini bukan saya sendiri cakap, tetapi saya balik kawasan, memang orang cakap macam tu. So, ini saya menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul usaha untuk memikirkan masalah rakyat, boleh. Sebab saya masih teringat dulu saya jadi, walaupun engineer, starting pay RM1,800, RM2,000, by middle of the month sudah tak cukup duit. Terpaksa ikat perut. Kalau kita ada menu ramah pada masa itu,
memang akan semua orang akan sokong. Jadi saya ucap tahniah dan saya tidak faham kenapa ada golongan tertentu yang mempelekehkan menu ramah. Itu tidak betul, ya. Yang politik tu jangan politik, ya. Ini adalah untuk rakyat. Kalau betul menteri buat dengan betul, sokonglah yang MP-MP sebelah sana. Saya mohon sama-sama kita sokong usaha menteri yang berjiwa rakyat. Terima kasih. Menteri, sikit menteri. Saya bangkit tadi ni. Saya nak tanya menteri sikit, adakah peniaga-peniaga ni yang buat jualan ramah ni, mereka dipaksa dan juga terpaksa? Saya minta menteri bagi komen sikit soal berkaitan dengan dipaksa ataupun terpaksa untuk adakan jualan ramah ni. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menteri, sebelum itu saya juga ingin merakamkan penghargaan kerana menu rahmah ni sudah menjadi sinonim dengan kerajaan perpaduan, di mana kita menunjukkan kesedaran kita tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat, di mana kita memberikan mereka peluang untuk menjamu selera dengan harga yang mampu dibayar oleh mereka, berbanding dengan pihak-pihak tertentu yang hanya memberi wang tunai sebagai sedekah semasa pilihan raya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru, sahabat saya. Saya hargai kepercayaan itu, tetapi ini bukanlah satu penyelesaian segala-galanya. Saya akui. Ini mungkin satu langkah jangka pendek bagi kami mendepani satu segmen yang benar-benar memerlukan. Rakan-rakan saya daripada Kementerian Ekonomi dan Kewangan sendiri, Yang Berhormat Perdana Menteri, dan kami ada, kerajaan ada NACOL, National Action on Cost of Living, yang di dalamnya mengandungi 11 kementerian yang bertanggungjawab dalam isu cost of living ini. Kami sedang berusaha keras, tetapi ialah betul yang low hanging fruit itu memang dapat kita capai sekarang. Tetapi untuk meningkatkan pendapatan rakyat adalah solusi paling tuntas untuk kita mendepani kos Minta laluan. Biar saya habiskan, saya bagi. Jadi untuk itu saya sangat insaf bahawa kementerian ini tidak boleh work in silos. Kita mesti ada concerted effort yang mesti kita cepat bertindak dalam NACOL. Kita akan laksanakan subsidi bersasar supaya subsidi kerajaan itu akan benar-benar kita dapat salurkan pada segmen yang tepat dan betul. Biarlah maknanya orang-orang yang mampu, mereka terus hidup dengan kemampuan mereka, dan B40 miskin tegar ini dapat kita santuni secara bijak dan efisien. Betul-betul, kalau kita pergi ke Kuala Lumpur sebagai contoh, setiap hari kalau kita makan tengah hari di mall ataupun di pusat-pusat makanan yang high-end, penuh setiap hari. Makan tengah hari, ada yang membawa anak-anak mereka minum kopi di Starbucks, Coffee Bean. Ada yang meraihkan hari jadi anak mereka di hotel-hotel 5 bintang. Itu biarkan. Ekonomi must grow. Kita pun tak nak tengok KFC tutup, Starbucks tutup, pusat-pusat perainan kita tutup. Itu maknanya menunjukkan ekonomi kita, tempatan kita berkembang. Sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, saya gembira melihat ekonomi tempatan semakin berkembang. Tetapi jangan ada yang lupa disantuni. Maka target masa pendek kementerian ini adalah untuk betul-betul melihat, bagi saya, miskin tegar. Itu mesti kita raihkan. Dan saya berdiri atas prinsip bahawa insya-Allah dengan izin, no one can go hungry in Malaysia. Jangan ada rakyat yang perut mereka tidak berisi dalam negara kita.
YB Hulu Langat menyatakan adakah ini satu paksaan? Tidak. Bila kita memanggil sesi lebat urus, ya, persatuan kedai-kedai India Muslim ataupun kedai-kedai mamak, mereka ni kaya-kaya. Maidin, kalau dia tak nak participate pun, kita tak boleh cakap apa. Mereka dah kaya. Begitu juga dengan Econsave, Ion Big tadi, mereka tidak kisah pun kalau mereka tak nak ikut sama. Tetapi mereka rela untuk bersama dan tidak ada paksaan. Dan setakat hari ini, Datuk Ketua, KPDN menyatakan kerajaan tidak berbelanja walau 1 sen pun dalam menjayakan inisiatif Payung Ramah ini. Minta celah. Semuanya adalah merupakan satu libat urus yang kita adakan secara sukarela. Saya bagi Kanga. Dani dulu tadi. Saya dulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sedikit saja persoalan pertanyaan saya. Berdasarkan, terima kasih atas penjelasan Menteri tadi. Berdasarkan pandangan Yang Berhormat Menteri, berapa lamakah tempoh pelaksanaan menu ramah disebut tadi? Adakah tempoh tertentu ataupun plan pelaksanaannya akan terus untuk jangka masa panjang? Terima kasih Yang Berhormat. Okey, saya sambung. Boleh YB Menteri? Jadi pertama sekali tahniahlah kepada YB Menteri kerana memperkenalkan menu ramah. Saya pun sekadar untuk memberi cadangan, berbincanglah, sebab sekarang ni asyik menu ramah saja. Mana-mana pun menu ramah. Kan? Jadi pertama sekali untuk menu ramah, kalau untuk golongan macam kedai-kedai mamak tu saya rasa okeylah kan. Mereka pekedai ni ataupun mereka ni syarikat yang banyak menguntungkan. Tapi kalau penjaja-penjaja ni, saya ingat kalau di tempat saya di Perlis, di Kedah tu, kami sebenarnya tak ada menu rahmah dulu. Ada pun nasi bujang. Ada nasi bujang, nasi ekonomi. Tapi apa-apa yang diperjuangkan oleh YB Menteri, tak apa, buat. Kan, saya tak nak ada paksaan. Ya, teruskan. Cuma saya nak minta YB Menteri tolong tengok sama peniaga, terutamanya peniaga-peniaga Melayu. Peniaga Melayu ni miskin. Memang miskin. Kadang-kadang jual nasi lemak pun sebungkus RM1. Kan? Belum ada kais pagi makan pagi, tapi nak jual murah juga. Nasi RM1 memang murah lah. Ataupun nasi ekonomi, nasi bujang. Jadi apa-apa macam ni nak minta Menteri, YB Menteri tolong tengok kalau boleh cuba untuk mengurangkan kos kepada peniaga-peniaga. Sebab peniaga-peniaga kecil ni mereka perlu volume. Kalau sale itu sedikit, maka memang mereka akan rugi. Jadi mereka mengharapkan sale yang tinggi. Itu bagi pihak peniaga-peniaga lah. Lagi satu, berkaitannya dengan kesusahan nak makan ni, kesusahan nak minum. Saya nak minta YB Menteri tolong tengok golongan muda. Golongan muda ni dia belanja mewah. Dia tak belanja macam golongan dewasa. Dia minum Starbucks. Kan? Sedangkan bukan semua lah. Kalau kita orang tua minum kopi RM1 lebih lah. Bermakna di situ anak-anak muda tu dia lebih mewah. Sedangkan orang lain tu susah. Jadi yang tu pun kalau boleh nak tengok YB Menteri tolong educate kalau boleh. Cuba educate apa. Ada akta baru ke? Ya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Segamat. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan menu ramah ni. Sebenarnya ada isu yang viral sebenarnya seperti adakah menu ramah ni selamat dimakan ataupun boleh get penyakit dan sebagainya sebab makanannya murah, harganya murah dan sebagainya. Dia telah mengelirukan masyarakat secara umum atas beberapa soalan yang beberapa hari. Ada pihak tertentu put the question up there. Dan ada kata it's not safe. Contohnya akan ada cancer dan autism ni. Sebab dia boleh tarnish the image of this brand. So mungkin Menteri boleh bagi assurance that
sama ada menu ramah ni safe because its cost is low. Thank you. YB Menteri, satu soalan saja. Kami boleh nampak yang kebanyakan sekarang yang ambil bahagian dalam program menu ramah adalah restoran-restoran halal. Adakah apa rancangan dari kementerian untuk mempromosikan menu ramah ini di kalangan restoran-restoran non halal? Dan apakah syarat nak join program menu ramah ini? Sekian, terima kasih. Saya dari Raub. Tuan-Tuan dan Pertua, saya jawab dulu Putrajaya. Saya dah sebut tadi bahawa ini adalah jangka pendek. Saya tak cakap inilah the total solution dengan rendah diri. I'm not an economist. Ini jangka pendek. Kalau betul ada yang berhormat yang berbahas adakah dia boleh sustain, saya pun tak boleh beri jawapan. Tapi sejauh mana dalam hati rakyat ni ada rahmah, dia boleh kekal. Cita-cita saya adalah kalau boleh ramah ini jadi suatu value. Mungkin sampai bila-bila setiap peniaga ataupun antara kita yang membuka perniagaan yang untung ataupun tidak untung, tapi ada portion daripada perniagaan kita itu kita dah niat untuk membantu orang yang susah. Kalau itu boleh berlaku, insya-Allah negara Malaysia ini juga boleh menjadi negara yang penuh kasih sayang. Itu kalau boleh kita educate lah ya, semua pihak, para alim ulama kita ya, cendekiawan kita di universiti, kalau boleh menjadikan itu satu value, dia baik untuk negara kita. All will benefit, insya-Allah. Tentang Kanga tadi, ya, saya dah banyak kali menyatakan dia bukan satu paksaan. Dan memang saya akui sebelum ada pun menu ramah ini dah ada nasi ekonomi. Zaman Datuk Seri Najib, yalah, yang baik saya akan katakan baik. Ada nasi satu Malaysia atau apa pun. Saya dah sebut pun tak kisahlah ramah ke tak ramah ke, yang penting perut rakyat itu mesti diisi. Itu yang penting sekali. Saya tidak pernah nak paksa pun. Yang baik kita ikut dan teruskan benda yang baik ini. Itu satu benda yang saya rasa kita kena kongsi bersama. Dan pada anak-anak muda yang, yalah, saya pun ada anak, kita pun ada anak. Kadang-kadang mungkin dengan duit yang kita bagi itu dia lepak dekat Starbucks. Dan nak marah pun boleh. Tapi cara untuk kita didik mereka adalah dengan cara kita rasa ada cara yang masing-masing ada pendekatan untuk kita memberikan mereka pengajaran. Itu saja. Tetapi kita tidak pernah melakukan pemaksaan. Kalau nak buat menu ramah ini memberikan tekanan pada yang lain, tidak. So far mereka mengambil itu sebagai kerot pula dan macam durian rahmah. Mereka tiba-tiba nak kopek durian itu, isikan dalam paket di yang cantik dan jual dengan harga ramah. Dan saya pergi jumpa mereka dan mereka kata sel mereka bagus. Jadi mungkin kerana dengan ramah itu, ya. Bukan kerana lah saya nak dakwa kami yang baik, tidak. Mungkin rahmah itu sifat Allah. Ya. Jadi itulah yang mungkin menawan hati semua pihak. Segamat tadi menyebut tentang, saya rasa kalau yalah ada ramai pakar di sini, ya. Pakar perubatan, pakar makanan, pakar. Tetapi saya mendengar satu ruang bicara yang memanggil seorang pensyarah tersohor daripada UKM, tak silap saya Profesor Dr. Hashimah, yang pakar dalam bidang nutrition, dan dia sebut, ya, bahawa menu ramah itulah menu yang hampir sempurna. Mungkin tidak sempurna, tapi ada kandungan karbonya, ada kandungan proteinnya, dan ada vitaminsnya di situ. Jadi satu recognition lah, ya, pada saya. Dan saya dah sebut tadi, takkanlah KPDN akan mendiamkan diri ataupun KPDN akan ambil secara sambil lewa sahaja kalau ada premis yang menjual menu ramah ini dengan hanya untuk menyahut seruan kerajaan, tetapi tidak
tidak memantau dari segi kualiti dan kuantitinya. Jadi insya-Allah doakan bersama lebih ramai antara kita ataupun peniaga-peniaga kita. Yang mengharukan saya adalah bukan hanya syarikat-syarikat multinasional, sampai warung-warung yang saya rasa entah mereka ni untung ataupun rugi menawarkan juga tentang menu ini. Itu yang saya rasa kalau perkara ini dapat kita terus berikan galakan, saya rasa itulah yang mampu untuk kita cuba buat pada hari ini. Raub tadi menyebut tentang ini, cuma saya fahamlah ada teguran. Takkanlah nanti yang halal tu okey menu rahmah. Tak halal nanti nak letak ramah juga ke? Saya rasa itu bukan satu medan untuk kita bahaskanlah. Okeylah, kalau tak mahu guna itu, saya dah sebut tadi dalam satu libat urus. Pegawai saya telah pergi ke ada persatuan peniaga-peniaga Cina yang juga nak buat juga, kita namakanlah dia menu kasih sayang. Ya. Seputih boleh translate dalam Mandarin atau tidak? Icing. Icing caitan. Okey, Emerald Menteri, saya hanya ada seperti apa yang Rob kata tadi. Sebenarnya saya rasa kita warga Malaysia memang suka bagi orang makan lah. Kita lihat Arau, yang berhormat Arau. Dulu dia jadi menteri, dia selalu pergi bayar dekat itu VIP lounge, bayar RM200, RM300, kita pergi makan free sahaja. Okey, jadi saya sebenarnya di masyarakat Cina, kita selalu lihat ada RM2 vegetarian food. Sebenarnya dia satu macam chain di banyak kedai yang saya tahu mereka bukan berorientasi untuk cari untung. Kadang-kadang mereka rugi, jadi bos pergi top up lah, kerana atas konsep mau bagi orang yang tidak mampu untuk makan. Saya nak cadangkan kementerian mungkin boleh panggil mereka yang run restoran yang bagi makanan percuma atau RM2 vegetarian food semua ini, mungkin boleh bincang dengan mereka. Nama ni sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah bagi lebih orang tahu ada makanan percuma, ada yang bagi makanan yang dengan harga yang rendah, dan sebagai satu macam galakan daripada kerajaan lah. Saya nak cadangkan ni, saya juga nak cadangkan mungkin yang berhormat menteri boleh minta kementerian ada satu laman web bagi ramah, menu ramah ke ataupun kasih sayang ke atau apa-apa. Mungkin sekarang durian banyak, Musang King yang RM5 pun ada kan. Jadi semua ni kita mungkin boleh tolong wawarkan dan supaya mereka yang perlu mereka boleh cari dan mereka tahu di semua negeri, semua kota yang mana ada makanan yang dengan harga yang munasabah. Yang Berhormat Menteri Sungai Petani, sedikit masih dalam konsep rahmah. Bagi Sungai Petani ini adalah satu konsep yang baik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang mana tolong menolonglah dalam melakukan kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan. Jadi ini adalah salah satu usaha tolong menolong antara peniaga dan juga kerajaan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Ini adalah satu konsep yang baik yang perlu diteruskan. Saya ingin bertanya, apakah kerajaan dan kementerian berhasrat untuk meneruskan dan meluaskan lagi konsep rahmah ini? Jadi bukan hanya terhadap makanan semata-mata, mungkin selepas ini kita ada voucher rahmah atau kita ada expo rahmah, jualan rahmah dan sebagainya. Jadi konsep ini diluaskan lagi, tidak semata-mata untuk makanan sahaja. Adakah kementerian berhasrat ke arah itu? Terima kasih Menteri. Saya jawab dua dulu, nanti saya bagi. Sungai Petani dan Seputih. Seputih boleh bantu saya kalau ada persatuan vegetarian untuk berjumpa dengan saya. Kota Melaka telah bantu saya dalam mengadakan satu libat urus dengan persatuan kedai-kedai makan Cina. Dan kalau Seputih boleh bantu saya,
dan kita boleh mengadakan sesi lebar urus bersama mereka. Terima kasih. Sungai Petani bertanya adakah dia akan dilebar luaskan. Saya telah berbincang dengan pihak kementerian dan Datuk KSU KPDN. Beberapa industri tekstil telah menjanjikan untuk menjelang Hari Raya ini ada jualan baju rahmah, baju raya rahmah. Menteri, penjelasan. Ya, biar saya habis dulu. Kemudian tentang voucher rahmah dan lain-lain itu memang kita telah adakan beberapa sesi libat urus. Dan saya bercadang sebenarnya tadi ada mesyuarat kementerian dengan Datuk KSU dan pasukannya. InsyaAllah kalau jadi nanti sebelum berakhirnya sidang parlimen ini di bangunan belakang sana tu biasa dulu kita buat Tan Sri, belum Tan Sri, Datuk insyaAllah. Pesta durian dulu kita buat dekat belakang tu. Kita panggil semua ahli parlimen makan durian. Jadi saya nak cadangkan satu hari besok semua pemain industri yang telah terlibat dengan menu ramah ini, hari itu kita belanja semua ahli parlimen, kaki tangan parlimen yang bertugas untuk menikmati menu rahmah. InsyaAllah satu hari kita akan adakan di bangunan parlimen ini. Dan kita akan tengok jenis-jenis menu rahmah itu. Menunya. Jadi Datuk Yang Bertua, kalau hari ini seorang tu dia rasa dia makan tengah hari dengan nasi kandar rahmah, esok dia rasa tak kalah hari-hari. Besok dia ada pilihan pula Burger King. Esok dia ada pilihan pula ada mi soto rahmah. Malam hari pula mereka ada pula Persatuan Tom Yam yang akan membuat pula nasi goreng Tom Yam rahmah. Jadi sekarang dah banyak varieties. Variety itu dah banyak. Jadi itu semua memudahkan rakyat untuk mereka ada pilihan untuk mereka mengisi perut mereka. Saya bagi Macang dulu, lepas tu Hulu Terengganu. Kanan, tengok kanan. Terima kasih Yang Mohd Menteri atas penerangan yang baik berkenaan dengan menu rahmah. Saya bersetuju dan saya rasa terima kasihlah kerana Yang Mohd Menteri juga memperakui ianya jangka pendek. It is a band aid dengan izin ya untuk membantu rakyat yang susah. Dan saya juga tertarik dengan penggunaan istilah rahmah yang Yang Mohd Menteri perkenalkan. Dan ia salah satu derivation daripada nama-nama Allah dan nama Tuhan kita, sifat Allah itu sendiri. Tapi dalam kita membawa semangat Asmaul Husna itu ke dalam dasar kita, kita juga memahami nama-nama Allah ni ada juga Al-Qahar, Wal-Jabbar, yang menakluk, yang banyaklah perkara yang Nabi orang kata apa menekan. Dan di bawah Kementerian Yang Mohd Menteri ada akta anti pencatutan dan kawalan harga. Dan saya yakin ini satu senjata ampuh yang boleh digunakan oleh Yang Mohd Menteri bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Ada banyak persoalan-persoalan harga yang kita tahu rig di dalam pasaran dengan izin. Jadi mungkin ada perancangan Yang Mohd Menteri untuk menggunakan akta ini untuk menstabilkan harga barangan yang menggila pada hari ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih sahabat saya Menteri. Saya mengikuti dengan detail penjelasan penerangan yang dibuat oleh Menteri berkaitan dengan menu rahmah. Dan sepanjang penggulungan malam ni saya nampak bercakap tentang menu rahmah saja. Tak bercakap tentang jawapan ataupun persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen. Contohnya macam saya bangkit berapa kos yang terpaksa yang tanggung kerana menukar kementerian, nama kementerian daripada KPDHCP kepada KPDN, kos sara hidup. Satu. Jadi oleh demikian, apa yang saya pujilah apa yang dibuat oleh kementerian menu rahmah ni. Sebenarnya kita di Kuala Berang, kita ada nama, kita tak namakan nama rahmah tapi kita namakan nasi bajet. Ya betul. Harganya RM3.50 satu bungkus. Nah, jadi maknanya lebih kuranglah. Cuma malam ni kita nampak masa dah nak habis, apa yang diceritakan daripada mula sampai sekarang ni menu rahmah. Apakah kajian bercadang? Lepas ni nak bertukar Kementerian Perdagangan Negeri dan menu rahmah. Terima kasih betul.
Mohon Menteri segamat. Satu je, cadangan je. Sikit Ampang juga. Sikit je, segamat. Bagi Ampang dulu. Terima kasih Menteri. Saya rasakan bahawa cadangan daripada Menteri ini amat baik. Selain daripada kita menyediakan makanan yang sedia dimakan dengan harga yang berpatutan, saya rasa meluaskan konsep untuk membantu sara hidup ini diberikan dengan keadaan yang lebih baik. Saya mencadangkan supaya pihak KPDN juga melihat tentang kemungkinan kita boleh menyediakan barangan-barangan asas yang amat penting kepada rakyat ini, terutama golongan B40, dengan kita buat bungkusan secara rahmah. Contoh kita lihat beras di pasaran sekarang ni. Beras dijual harga 5 kilo dalam bungkusan 5 kilo ataupun 10 kilo. Kalau ia pun ada 1 kilo, hanya beras-beras yang mahal. Jadi saya mencadangkan supaya KPDN juga melihat supaya bungkusan-bungkusan barangan asas ini dikecilkan supaya pihak yang mampu membeli dia membeli dalam kadar yang berpatutan, selain daripada kita yang kadang-kadang kita tak perlu pun 5 kilo sampai kadang-kadang berbubuk pun kat rumah tu. Jadi bila kita beli dengan kadar yang berpatutan dengan secukupnya kita ada, jadi itu membantu juga harga makanan ataupun pengeluaran itu, supply and demand itu dapat kita selaraskan. Jadi cadangan saya elok diperkembangkan, saya amat setuju, tahniah, tetapi mungkin bungkusan-bungkusan rahmah juga perlu diwujudkan untuk masa depan. Terima kasih. Segamat satu je cadangan berkenaan dengan menu rahmah ni, sebab seperti yang dimaklum oleh Menteri bahawa ini adalah short term plan. Saya juga mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri untuk pertimbangkan menu rahmah ini dipanjangkan kepada IPTA dan IPTS, khususnya IPTA, kerana ramai mahasiswa dan anak-anak yang belajar tu perkara ini boleh membantu meringankan kos sara hidup di peringkat IPTA dan IPTS. Bagi cadangan. Terima kasih. Sikit sambung Yang Berhormat Menteri. Sikit sangat ya. Adakah Yang Berhormat Menteri bercadang untuk menu rahmah ini, kalau pengusaha-pengusaha yang menyertai program ini ataupun inisiatif ini, dia dapat pengurangan cukai. Jadi itu mungkin lebih memberi bantuannya ke masa panjang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu tentang daripada Hulu Terengganu. Bekas Menteri ni, bukan dia tak tahu pun. Timbalan Menteri. Peraturan mesyuarat ni, saya minta maaf kalau nama Yang Berhormat tertinggal. Tapi yang menyertai perbahasan yang secara langsung menyentuh KPDN ini adalah Tenggara, Bacok, Pasir Mas. Nama lain tak ada. Saya minta maaf kalau nama YB tertinggal. Sebab itu dalam peraturan mesyuarat, saya harap hanya menjawab apa yang dibangkitkan. Walaupun pun kita terbuka juga untuk menerima benda-benda yang lain. Sebab itu saya tak sebut tentang kos sara hidup, tentang IPO. Mungkin pegawai tak tercatat barangkali. Sebab saya tanya kos. Okey, tak apa. Saya minta maaf. Okay. Kalau ada nanti saya jawab secara bertulis. Okey, terima kasih. Ada segmen yang lain. Saya setuju dengan Macang, kita ada MyCC yang fokus tentang pencatutan, profiteering. Ini kita tidak kompromi. Tindakan undang-undang yang tegas terhadap ketirisan subsidi minyak paket dan diesel ini kita tetap berkeras. Tak ada kompromi. Cuma minyak paket subsidi itu asalnya adalah untuk isi rumah. Tetapi bila warung-warung beli, makcik-makcik yang jual goreng pisang, kepok lekor, guna juga minyak itu. Jadi inilah saya kata kita timbang tara lah. Mereka juga B40. Jadi penguatkuasaan KPDN tidak akan pergi rampas atau berdenda mereka. Ini masa post-COVID yang kita kena gunakan sedikit tanggungjawab. Menteri satu lagi sebelum duduk, ringkas saja. Bom penjelasan Menteri tadi macam ada. Boleh bagi Menteri jawab dulu, clearkan dulu. Tak, sikit je. Berkaitan dengan subsidi ni. Pandan kata kajian tidak akan meneruskan subsidi. Tapi dijawab oleh Menteri Pertanian, Kota Raja, kerajaan akan meneruskan subsidi untuk telur, ayam dan sebagainya. Jadi apakah pendirian kementerian berkaitan dengan subsidi? Kita tahu bahawa kerajaan sekarang ini suffer berkaitan dengan kewangan. Terima kasih. Baik. Saya jawab dulu yang telah dibangkitkan tadi.
Ampang Ampang tadi dan juga Segamat ya. Ampang menyebut tentang adakah package ya. Memang dah ada. Bakul ramah dah ada. Bakul ramah ini kita bagi kepada ini betul-betul miskin tegar. B40 itu banyak. Miskin tegar yang mengikut laporan daripada ICU PMO jumlahnya sekarang hampir 130,000 isi rumah. Kementerian target 30% daripada jumlah itu yang insya-Allah Datuk Ketua kita akan bagi bakul ramah itu, satu bakul nilainya adalah RM100 tiap-tiap bulan tanpa gagal insya-Allah, without fail. Itu pun 1 sen tidak menggunakan duit kerajaan, dia menggunakan duit tokoh-tokoh korporat dan players daripada industri. Sekiranya Yang Berhormat Perdana Menteri lusa nanti boleh mempertimbangkan, kita dah mohon, maka lebih ramai lagi isi rumah miskin tegak ini yang akan menikmati bakul ramah ini. Menteri, saya rasa ada sedikit, mungkin penyampaian saya sedikit kekeliruan. Saya bukan bercakap tentang bakul ataupun bantuan ya, 100 bakul dalam bentuk bakul. Saya mencadangkan tadi bungkusan itu dikecilkan. Contohnya kita tengok kalau beras di pasaran itu kita beli 5 kilo minimum. Sedangkan keperluan itu mungkin ada yang perlu hanya 1 kilo atau 2 kilo. Dan juga membantu golongan miskin ini untuk tidak dipaksa membeli dengan hanya 5 kilo. Kemungkinan katalah nak ujung bulan, dia ada berbaki 4-5 hari, dia hanya perlu 1 kilo je untuk menampung kehidupan dia, untuk dia dapat membeli untuk menampung makanan anak-anak dia. Jadi kita jual hanya 2 kilo, 1 kilo kan, packaging itu diperbetulkan. Itu cadangan saya. Saya faham. InsyaAllah saya bawa idea itu dalam sesi libat urus saya, kami kementerian dengan pihak industri. Segamat tadi menyatakan tentang pelajar-pelajar IPTA. Lepas raya kita akan lancar kafe ramah. Itu juga akan kita telah kita persetujui dengan adanya players yang akan memberikan, kita buat 20 dulu di Lembah Kelang. Dan Ulu Terengganu tadi membangkitkan tentang itu nak lagakan saya dengan pandan tu. Bukan nak laga, minta maaf. Bukan nak laga. Okey, tapi sebab jabatan bercanggah, jadi kita tahu kementerian. Tidak bercanggah. Dia sebenarnya timing untuk kita membuat targeted subsidi. Itu just a matter of time. Jadi data-data daripada DOSM, daripada ICU, daripada semua pihak, LHDN sedang diperkemaskan. Jadi kita hanya menunggu masa saja untuk kita melaksanakan targeted subsidi ini. Datuk Ketua, Menteri ada lagi nak jawab? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberikan. Terima kasih kepada rakan-rakan di sebelah sini dan sana yang memberikan kritikan. Saya terima dengan baik. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan usaha ini dapat diteruskan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati ya arhamar rahimin. Kita mengadu kepada Allah sedikitnya usaha kita dan lemahnya kita, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri. Alhamdulillah. Kita telah pun selesai 15 kementerian. Dan tahniah kepada Ahli Yang Berhormat yang tunggu hingga pukul 9.20. Tahniah kepada semua. Ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini tangguhkan hingga jam 10 pagi hari Khamis 23 Februari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami